So, 36. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معالف قدس الله سره. Faslan, ini satu fasal menyatakan hakikat riak. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Arba'in fi Usuluddin, hakikatul riya' talabul manzilah fi qulubin nasi bil ibadat wal a'malil khair. Hakikat riya' mana yang membatalkan pahala amal. Dia tersangkut mana ni? Langit yang ketujuh, sebagaimana telah jelas. Langit pertama lepas, dua lepas, tiga, empat, lima, enam lepas lagi, tujuh tersangkut. Sebab apa? Ada buat ibadat kena riak habis. Semua ibadat ditolak oleh Allah SWT. Ini bahaya. Dia panggil syirik yang kecil, yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riak. Benda yang paling aku bimbang kena pada umatku ialah syirik yang kecil, iaitulah riak. Jadi membatalkan sawabul amal, pahala amal habis. Bismillah. Orang yang riak ni orang yang tak kenal Tuhan dengan sebenar-benar kenal. Kalau dikenal Allah Ta'ala dengan sebenar kenal, saya dia tidak berpaling kiblat roh dia. Kiblat roh apa? Wallahu Ta'ala. Yang tak ada apa. Ini satu kebodohan dan satu kejahilan tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kenal siapa dia Taala, nasihat hati dia takkan berpaling kepada siapa pun. Jadi dia menuntut akan manzilah. Sebab tu kalau dia tak tuntut manzilah, maka bagi dia tengok orang sama. Istiwa uzami wal madhi minal ammah. Sama dia qalbi dia terhadap pujian dan cacian orang. Orang caci dia pun dia tak rasa apa, orang puji pun dia tak rasa apa. Sebab perasaan dan rasa hati dia bukan dengan makhluk, rasa hati dia dengan Allah Ta'ala. Bila rasa hati dia dengan Allah, bernazat dia dengan Tuhan, bernikmat dengan Tuhan, dia tak akan paling pada makhluk. Yang paling pada makhluk itu manusia paling bodoh. Sebodoh badu manusia yang memalingkan hati dia menghadap pada makhluk. Maka hakikat riak dia panggil hakikatul riak. Hakikat riak itu apa? Talabul manzilah, menuntut akan martabat, akan pangkat fi qulubin nas, pada hati manusia. Mana dia nak tarik hati manusia supaya menghadap ke dia. Dia nak tarik hati manusia supaya manusia besarkan dia. Dia nak tarik hati manusia supaya manusia puji, sanjung dan sebagainya. Maka itu kerja-kerja yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak hati kita menghadap kepada dia, bukan menghadap pada makhluk.
Digunakan pula tu satu lagi benda yang sangat dahsyat. Dia nak tarik hati manusia, dia guna apa tu? Bil ibadat, dengan amal ibadat. Amal ibadat nak mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi kena dia jahil, ya, akal dia tak sempurna, dia pergi gunakan ibadat untuk menarik perhatian orang. Ini satu kejahatan yang sangat hebat. Sebab tu dipanggil benda yang sangat dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Kena kepada umat dia. Khair dan segala amal kebajikan. Dia sembahyang, dia berzikir, dia buat ibadat, dia mencari ilmu, dia mengajar ilmu, dia berjuang. Rupanya hati di tempat lain. Hati dia nak mencari manzilah, ya, mana pangkat. Itu mana orang tidak kenal Tuhan. Kalau orang kenal Tuhan, dia tak akan berpaling dan apa nak hadap pada makhluk. Apa yang ada pada makhluk ni, fakir, hina dengan Tuhan, ya. Boleh kerana dia tak kenal Tuhan, dia tergagar-gagar, terbuta mata hati dia. Itu mana hakikat riak. Sebab benda ni selesai bila seorang tu makrifat dengan sebenar dengan Tuhan. Sebab kita perlu asah makrifat. Bawa dulu dia suluk betul-betul dan nak bersihkan dalam sampai betul-betul dia mantap. Dan maka ketiga itu selesalah dia berjalan qalbi dia dengan Allah Ta'ala, jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan, ya. Artinya hakikat riya itu ialah menuntut martabat. Itu mana talab. Talabnya apa? Tuntut. Tuntut apa? Dia cari, dia pisah, dia cari macam mana nak dia. Itu tuntut, ya. Kalau dia tak tuntut, tiba-tiba orang puji dia, orang angkat dia, tak ada masalah, dia tak tuntut. Allah Ta'ala gerakkan hati, ya, memuji dia, dia pun tak rasa apa. Itu lain sebab dia guna talab. Talab mana apa? Menuntut. Mana bila menuntut, dia ada iradah. Dalam qalbi dia ada iradah, ada kendak benda tu. Bagaimana iradah qalbi dia tidak menghadap ke Tuhan, dia menghadap pada makhluk. Itu satu kesalahan besar. Dia menuntut martabat dan kemegahan di dalam hati manusia dengan ia melihatkan ibadahnya kepada manusia, ya. Dia seronok puas hati dia bila manusia tengok ibadat dia. Wah, manusia pula puji sanjung, oh, kau main lagi tayat dia punya. Dan dengan ia melihatkan amal kebajikan ya, tak apa nampak lagi, nak terang lagi. So orang caci dia rasa macam mana. Kalau orang caci dia mengadang, itu tanda dia. Orang caci dia mengadang dia, itu menandakan memang dia pelahap pujian orang, ya. Dia pelahap, lu pelahap, udah nak orang pelahap. Dia suka nak orang nak hegi-hegi nak cari orang. Dan dia tak kenal. Kalau orang kenal orang, dia tengok orang macam kayu, tak ada apa. Orang yang betul makrifat orang, dia tengok orang ni macam unta dan, ya, macam himar, macam apa? Kal ibil. Ibil mana unta. Dia bukan menguntakan orang. Menguntakan orang tu jangan kau marah orang, kita unta. Mana kita membinatangkan orang, tu salah. Ya, tak elok. Ini dia tengok tu macam dia tengok, tu maksud sama je, tak ada apa. Ya, dia pandang orang ni macam dia pandang benda-benda lain, tak ada rasa apa. Dia yang tak mau tu bila pandang orang ada rasa. Rasa apa? Rasa hebat, rasa suruh dipuji, seronok orang menghadap ke dia. Itu semua kerja-kerja karut dia panggil, kerja yang merosakkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala, ya. Sebab tu dia kata istiwa uzam, ya, wal madhi minal ammah. Sama imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yarana an-nas kal ibil misilah. Iman seorang tak akan sempurna sehingga dia tengok orang semua ni macam dia tengok unta, tak ada apa-apa. Barulah dia akan dapat rahsia sir dia dengan Tuhan, bertuhankan mukaan. Dan orang yang riak itu memperlihatkan ibadatnya dan kebajikannya kepada manusia. Tujuan dia betul, supaya ia dapat kepujian, ya. Dia pakai istilah orang Melayu apa? Harimau mati meninggalkan kaut bin sosat ini. Manusia mati meninggalkan nama. Siapa suruh? Ya, manusia meninggalkan nama. Buat apa nama kan? Kita tak nak nama, kita nak dia. Wallah, ya, makrifat dengan Tuhan tu yang kita nak. Nama apa? Orang ahlillah yang mengenal Tuhan, dia lebih minat bahawa dia tidak dikenal.
Dia lebih suka orang tak kenal dia. Ya, walaupun kalau Tuhan nak kenalkan, dia akan kenal. Rasul dia pun tak terkenal, tapi dia tak nak terkenal. Tapi dia lebih terkenal, tu kerja Tuhan tu lain. Ya, ada pun kalbi kita jangan ada benda tu. Kalau ada tu habis, dia akan kait. Ada suka dalam kalbi kita dipuji, terkenal, masyhur, oh tu habis tu. Ya, itu orang yang tidak matang dalam ibadah dia. Bila hati dia berpaling daripada makhluk, itu tidak matang dengan ibadat. Orang yang matang ibadat dia tutup. Ya. Itu peringkat kematangan yang kedua. Dah matang tu. Tapi lebih matang sama juga. Ya, dia tak lari orang puji dan dia tak menghadap supaya orang kata dia pun dia nampak dari dia karam dengan Allah Ta'ala. Ya, sebab tu karamkan pandangan rohani kita dengan dia. Yang kita nampak dia je, bahawa dia betul. Allah. Dan supaya dapat kebesaran daripada manusia, dan supaya dapat ia kemegahan daripada manusia. Dia tak kenal Tuhan tu, dia menghadap pada manusia, kesian. Dia buat ibadat tapi hati kat orang. Ya. Dia buat kerja agama tapi hati dekat orang. Bila orang puji, oh bukan main seronok, kesian. Jadi dia panggil apa? Tufuliyah. Dia panggil kebudak-budakan. Dan supaya dapat ia harta, ni lagi teruk, daripada manusia. Dia buat kerja agama, dia nampak harta. Dia ceramah, dia nampak duit. Dia mengajar, dia nampak duit. Wah, kan? Ada seorang ustaz tu, dia nak pengalaman dia kan. Dia bila mengajar kan, mengajar kampung mana-mana, dia mengajar biasa membagi sagu hati kan. Sampul ada duit. Dia balik kan, dia buat kotak, dia duit tu dia balik dengan kotak tu. Apa tujuan dia? Tujuan dia tak nak tahu surau ni bagi berapa, masjid ni bagi apa. Kan dia buat surau ni, wah sekali mengajar banyak bagi 200, 300. Yang sekali surau ni bagi 50. Yang 50 dia datang, dia jarang. Yang 100 hujan lebat dia datang. Sebab kepala otak dia duit. Ya, sebab ni rugi tak datang ni. Kali mengajar banyak kan. Kepala otak dia duit. Itu kalau mengajar orang masuk sini, keluar sini. Dia takkan terjun ke dalam. Sebab mulut dia bercakap, kalbi dia ni. Maka dia punya mengajar tu tak ada masuk ke dalam. Ya, dapat membina roh dia panggil. Ya, itu lebay duit panggil. Tu ceramah pula kata mana Melaka 700. Johor 1,200. Dia kira siap tol apa semua kan. Dia kedara tengah jalan dia kira. Tu ustaz entah kedara panggil. Banyak hari ni. Ada silap ceramah dia. Lepas tu ada makan apa? Nasi ayam. Kepala kambing. Tu ustaz kepala kambing. Nabi Ibrahim bawa Islam bukan makan berat. Nabi Ibrahim bawa Islam kena bakau. Bukan makan ikan bakau. Kita ceramah ikan bakau. Oh, dah tanya siap ikan bakau. Ada jenak. Ni ustaz kepala ikan ni. Tengok dia ceramah apa nak masuk pun. Ya, sedap gitu je lah. Oh, tak ada membina roh dia dengan Allah Ta'ala. Kosong kan. Banyak bersepah ke zaman macam ni kan. Kita nak uzubillah, minta jauh kan. Allah. Dan kemegahan dunia, ya, dia dapat kemegahan dunia, nama dia top kan. Wah, dia tengok buat kat YouTube, wah dia tengok nama dia naik, wah banyak yang live, banyak ikut, wah dia suka dia. Ya, dia suka ni, wah anak punya banyak, 10,000 ikut kau ke mana, kau bawa orang ke mana. Kalau dibuat dan ikhlas kena Allah Ta'ala, supaya orang dapat sepatah dua pengajaran lain lah. Jika dia gembira dengan banyak orang live, habis kan. Gembira sebab apa tu? Sebab masyhur, habis jawab lingkup dia. Jadi lebay lingkup. Ya, lebay lingkup bin telukup ni. Ya, banyak ini lebay lingkup bin telukup. Ya. Maka adalah yang demikian itu haram kemudian. Haram kita palingkan kalbi kita dalam ibadat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab niat kita lillah, kan dalam pun kena lillah. Kalau tidak dia munafik dia panggil. Nifaq fil amal, bukan nifaq fil i'tikad ya. Nifaq i'tikad tu asfali darki minan nar, dibawa ke neraka tu. Ini munafik pada amal. Dia buat amal tapi tak betul niat dengan Tuhan. Kalau munafik yang sebenar tu, itu bawa neraka kekal. Itu izharul iman wa idmar kufrah. Dizahirkan iman padahal batin ni kafir dengan Tuhan. Macam Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang yang semazhab dengan dia. Maka ada lain demikian itu haram hukum dia. Dan ada lain demikian itu daripada dosa yang amat besar tu. Dia menipu Tuhan. Lisan lillah, kalbi dia lil fulus. Ya, kalbi dia kena ada maksud dia. Jaga kan. Satu ulama kan kata tengok dalam
Banyak kita tafsir. Antara Ibnu Katsir pun cerita. Satu ulama tu dia dah mengajar tu, dia duduk depan muka pintu dia tu beberapa masa. Dia datangkan beberapa ayat. Di antara dia ayat dia apa? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ata'muruna an-nasa bil birri, adakah kau mengajak manusia dengan kebaikan? Kau ceramah macam nak putus tali mic. Ya, berapi-rapi. Kau main hebat lagi kan? Ya, atamurun nas bil bir wa tansawna anfusakum, sedangkan kau lupa diri kau sendiri. Kau sendiri tak cek balik kau ni dekat ke jauh dengan Tuhan. Iman kau ada cahaya ke tidak? Ya, iman kau ni gelap ke terang? Kau tak cek. Kau belagak depan orang ni. Pom pam. Oh, amin sedap ya. Atamurun nas bil bir wa tansawna anfusakum wa tatlunal kitab. Kau baca pula ayat-ayat Allah, berdentam-dentum ayat Quran, siap surah berapa, juz berapa. Wah, hebat dan ya. Afala ta'qilun, mun tak berakal ke Tuhan kata. Oh, Tuhan marah tuan-tuan. Kau tak ada akal ni. Ya, kau jual agama dengan harga dunia yang sedikit. Itu orang yang paling hina tuan-tuan. Tengok tu dosa besar. Ya. Apa dia dapat itu? Sebab dia tak dapat kemanisan dengan Allah Ta'ala. Sebab kita buat ibadat kena cek round pertama tuan-tuan, manis ada tak? Kita ibadat ni, kita semayang ke, berzikir ke, apa kerja agama yang berbagai-bagai bentuk, zahir batin, ada manis tak dengan Tuhan? Ada lazat dengan Tuhan tak? Ada rindu dengan Tuhan tak? Kalau tak ada, sila menangis. Mana ibadat kita tu belum berjejak. Dia mesti istighal, beri penumpuan betul, sampai rasa lazat. Dia lazat tu ada bermakna kalbi kita dah mula menghadap. Bila kalbi menghadap Tuhan, confirm dia akan dapat anugerah kemanisan yang amat dahsyat. Halawah dia akan dapat. Bila dapat halawah, dia pergi satu peringkat lagi. Apa dia? Al-ishkun. Dia asyik. Bila asyik, barulah Tuhan buka. Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Sebagaimana yang dapat oleh para kekasih. Kita buka hijab, dia tahulah. Buka hijab dengan zat yang maha sempurna. Yang maha hebat. Segala-gala maha dia. Itu dia. Ya, mana kalbi nak berpaling ke tempat lain. Ya. Satu kerja yang mustahil kalau ada orang dah dapat kelazatan paling sedap, dia nak paling kepada benda sedap. Dia dapat nasi paling sedap, dia punya rasa dia panas lagi, dia pergi nak makan nasi basi, nak kan? Ya, ni nak. Dia mesti nak dapat yang terbaik. Maka dengan Tuhan tak ada tandingan. So dia dapat rahsia kenikmatan dengan Allah tu naklah dicari. Sementara malakul maut belum sampai. Habis, ini semua dia punya apa? Perosak-perosakan. Ya, riak, semua sifat-sifat yang merosakkan. Dia panggil afatul qalb, penyakit dalam. Ibadat ni ramai yang boleh buat walaupun dia susah, tapi nak repair dalam tu lagi payah. Ya, sehingga dia berkualiti. Dan kualiti amal takkan jadi melainkan qalbi dia betul dia dengan Tuhan je, jangan masuk benda lain. Habis. Pertama, riak dengan badan. Misal seperti dia menzahirkan pada manusia akan kurus badan dan kuning mukanya. Supaya apa? Jadi supaya yang tak pakai ni. Supaya disangka orang manusia bahawa ia membanyakkan puasa. Wah, ni hebat puasa ni. Ya, ni puasa Nabi Daud. Saya puasa, saya tidak. Saya puasa, saya tidak. Kan? Wah, hebat. Dan membanyakkan berjaga malam. Sampai cengkung-cengkung mata dia jaga malam. Ya, tu bagus. Puasa banyak, bagus. Di badan malam bagus. Yang tak bagus, supaya tak bagus. Supaya dia tak bagus, supaya disangka. Itu yang batal. Ya, supaya disangka, supaya dianggap oleh orang dia ni hebat, dia orang saleh, ahli ibadat. Tapi bila orang sangka dia membanyakkan berjaga malam. Oh, ni hebat dia ni. Di dalam berbuat ibadat. Siap cerita pula orang, oh dia ni bagus ni. Pukul 3 jam memang dah bangun ni. Wah. Dia cerita dengan orang, pukul 3 dia bangun. Satu orang wali dia puasa sunat, bini dia tak tahu. Dia ambil minyak, dia sapukan mulut dia. Ya, bini dia ingat, wah abang dah kena misuk apa ni. Ada berminyak moncong. Bini dia tak tahu. Ini dia puasa, bini dia seksa, 3 lauk dia minta. Ya, aku puasa hari nak apa tambul nak buat. Pasal satu dia, ya now apa. Ya, ini orang tertipu dengan ibadat. Tertipu dengan ibadat, jaga payah nak kesan. Kalau tertipu dengan maksiat, senang. Dia minum barak, dia berjudi, dia pun tahu dia salah. Ini secara zahir nampak hebat, tapi dalam rosak. Ya, sebab tu kalau tak mengaji ilmu tasawuf memang confirm masuk longkang ni. Dan man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa yang tak fokus betul-betul mendalami ilmu tasawuf, maka dia akan mati mengekalkan dosa yang besar-besar. Ya.
Riak pun dia tak tahu. Apa makna riak? Kat mana dia masuk? Macam mana Ijaz tu? Oh, dia tak ambil tahu benda tu. Dia selak luar. Ya, lebay ni. Ya, ni lebay patah pinggang banyak kan. Ya, lebay patah pinggang. Lebay tak jejak anggil. Ya, dia buat ibadat tapi tak jejak makrifat yang sebenar ke Tuhan. Jadi tergantung. Dia panggil apa? Lebay tergantung. Ya, banyak lebay tergantung. Allah. Seperti menzahirkan dia kepada manusia akan duka cita, seperti disangka orang manusia akan dia himmah mengambil perhatian dalam agama. Nampak muka dia tu, wah ni hebat. Dia merenung akhirat. Bubuhnya apa? Supaya dalam dia, supaya orang memandang dia, habis. Terbakar habis amal. Dia tertipu dengan amal. Sebab apa? Pertama, tidak ada ilmu. Yang kedua, yang besar, tidak ada pertolongan Allah Ta'ala. Kalau ibadat nak dapat pertolongan, confirmkan niat betul-betul kena dia. Ya, betul dengan dia, insyaAllah dia bantu. Tapi kalau dia dah pusing buat lainnya, dia tak bantu, habis dia masuk golongan khizlan. Khizlan mana Tuhan tinggalkan tolong. Nampak zahir baik, tapi dalam dia, dan seperti ia menzahirkan kepada manusia akan kosot-kosot rambutnya. Dan ya, rambut dia kosot masai. Berdebu-debu tubuhnya. Dikata orang bahawa dia ni salih, zuhud. Ya, sangat karam di dalam berbuat ibadat. Sudah karam, bukan karam. Ya, dia jadi geram. Dia geram pujian orang supaya yang sanjung dia. Ya, di dalam berbuat agama hingga tiada ia hirau akan dirinya. Dahsyat betul dia. Ya, rambut pun kosok masai, pakaian pun camping-camping biasa je. Dia tak ada nak kosok, nak apa kan. Hebat. Dia nak benda tu orang puji, habis terbalik. Kalau dia tak nak puji, dan memang tu kedudukan ikhlas, masya-Allah hebat. Ya. Tu dia penting apa sini kan? Pentingnya ilmu roh, ilmu sir dalam. Dia memantau. Kalau kita tak pantau benda ni, dia lari kan. Dia jat tak betul dia lari. Allah. Dan seperti menzahirkan kering dua bibirnya supaya apa? Disangka dia puasa. Dan seperti menzahirkan kecil suara supaya disangka orang akan dia naif diri daripada sangat ia bersungguh-sungguh buat ibadat. Ya. Dan sebagainya lah, macam-macam lakonan memang syaitan dan nafsu ajau dia. Dia bisik macam ni, dia bisik ni, wah kita buat aku. Lepas tu bila tak matang, dia punca satu je, bila kalbi tak menghadap Tuhan tu lah jadi. Bila kalbi tak kerti murakabah dengan Allah, dia tak kerti musyahadah dengan Tuhan, dia akan kena penyakit. Dan bila kalbi sudah mantap, dia sentiasa ya mukasyafah dia dengan Allah Ta'ala, tak ada hal maksud ada ke tak ada bagi dia serupa. Maksud puji-puji dia tak, sebab kalbi dia tak disangkut. Sebab dia kata jangan sangkutkan kalbi dengan makhluk. Itu sajalah. Alik galbak billah la bil khalaik. Gantungkan hati kamu dengan Allah. Jangan berani gantung hati kita dengan makhluk. Yang rosak ni. Satu. Itu pada zahir. Yang kedua, riak dengan kelakuan. Seperti ia mencukur akan misainya dan menundukkan kepala dalam berjalan. Menetapkan perjalanannya teratur je. Ya. Meninggalkan bekas sujud. Sebab dia sujud pula ada kesan gini. Ya, dia ambil tikau getah, dia tanya kamu. Ya, tanpa berlubang dia punya. Dia punya sejarah tu berlubang. Naik haus tikau getah tu. Ya, meninggalkan bekas sujud di muka dia. Dan memejamkan dia akan matanya. Ya, dan adalah sekalian tu supaya ni tak pakai. Dia kat supaya tu. Kerana atas tadi baguslah kan. Di ibadat sampai terkesan lagi, bukan ditunjuk kesan pun ada bekas tu. Ya, cantik, bagus, tak ada masalah. Dia jalan tunduk memang dia suruh. Ya, Syekh Mahuddin An-Naqsyaband dia suruh berjalan tunduk pandang ujung kaki tu. Lambang kehinaan. Tapi yang salah dia supaya. Dekat supaya yang payah. Supaya disangka manusia. Manusia masuk dalam kalbi. Sebab dia kata selagi manusia ada dalam kalbu kamu, habis kamu rosak. Ya. Imam Ghazali bila nak berguru dengan guru dia, Syekh Abu Al-Farmadi radhiyallahu anhu. Ali Al-Farmadi. Dia kata, aku nak ajar kau pun kau ilmu melaut. Tapi satu je aku pesan. Satu je. Kau jangan bubuh makhluk dalam hati kau habis. Sila buang orang dalam hati kamu sehingga kau pandang orang tak ada rasa apa. Mana keperasanan kau dengan makhluk sila buang, tukar biar hati kamu sentiasa perasan dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab Tuan Guru saya dia pesan, mursyid saya dia pesan, kau jangan buat tak perasan dengan Allah. Dia cakap lain macam ni, kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Ya, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah.
Ya, dia pesan dia 3 patah, berdensi hingga telinga dia. Sebab dia bercakap dengan dalam, dengan roh dia, bukan dengan lisan. Kita banyak cakap temberang lisan. Allah. Dan keadaan Allah Ta'ala supaya apa disangkakan manusia bahawa ia fana. Ya, orang tengok dia, wah hebat ya. Dua badan pun slow, dahi pun berbekal hitam kan. Wah, nanti orang ingat dia, wah dia ahli fana tengah syuk. Bukan fana, rupanya benar. Tidak ada yang paling benar manusia bila hati dia menghadap orang. Manusia kalau hati dia menghadap orang sebelum bunyi, itu manusia paling benar. Kita nak fana, lenyap, dia tengok orang tak ada apa. Sebab hati dia syungur dengan Allah Ta'ala. Ya. Dan keadaan Allah Ta'ala supaya apa? Disangka ni batal. Supaya disangka ya. Disangka orang dia fana dalam syuhud. Ya. Dia fana dalam ilmu mukasyafah dan karam ia dalam berfikir akan Tuhan. Orang tengok, wah ni tengah karam. Ya. Bukan karam, dia tenggelam pun. Dua. Ini dia panggil riak berlaku pada apa? Kelakuan, ahwal. Bila qalbi dia tak betul-betul mantap, ya, dia jadi macam ni. Guru-guru merabi dia tengok luar dalam. Imam Ghazali kena kerja dengan guru. Imam Ghazali ulama besar, 300,000 hadis dan karang kita punya hebat tak hebat. Syekh Abu Ali Farmadi kerja ke dia apa? Buka jubah kau tu. Buka jubah besar kau tu. Buka. Ya, depan orang ramai ni ambil air pergi simbang. Dia kerja ke tu. Dia cuci dalam. Oh, sabar malu kan. Depan pasal orang ramai tiba-tiba, imam ulama besar pergi siram air jalan. Buat oh, hilang semua kan. 6 hari je penutup jadi wali besar. Ya, sehingga tengok orang tak ada apa lagi. Bila orang tak ada dalam kalbi, kamu bau sedap berjalan. Sebab kalbi tempat makrifat. Bila kita masukkan orang ambil, kotor. Ya. Sebab dia zikir dalam jangan putus. Walau senapa jangan putus. Allah, Allah, Allah. Allah bagi apa? Ismu zat. Bila zat ya tasif, bersifat, semua masuk. Ya. Dan asma semua masuk. Habis. Dan ketiga, riak dengan pakaian seperti memakai kain yang bulu, ya, dan memakai yang kasar-kasar. Orang tengok dia pakai pun kasar-kasar, bagus sunnah tu. Tapi memakai baju yang pendek hingga setengah betis, dan memakai akan baju yang pendek tangannya hingga pergelangannya, dan memakai kain yang kasar-kasar dan yang lusuh-lusuh, supaya kan ni sangkut. Kat sini sangkut, dekat supaya dia sangkut. Yang tadi bagus, dia trending dia pakai biasa je kan, supaya tak ada masyhur dengan orang, ya. Tapi bila supaya disangka orang bawa dia zuhud, ya habis, boom, jatuh. Dia sangka dekat supaya dia mahal, dia foul kat situ. Dan supaya ada apa? Orang panggil dia orang yang zahid. Zuhud tu sifat, zahid orang ni. Kamu betul ni zahid apa satu pula? Zuhud dengan zahid apa biasa? Zahid maknanya zat diri dia, zahid isim. Zat muttasib bizuhdi, itu panggil zahid. Adapun zuhud tu sifat dia. Jadi orang panggil, wah ni zuhud. Lagi pula wara' orang ni, rupanya wakra'. Bila kalbi berpusing tuan, sah wakra', bukan wara' enggak ni. Dan memakai akan kain yang bertampal-tampal, dan memakai ia kain, ya, tempat sujud supaya disangka manusia orang sufi. Baju bertampal Sayyidina Umar pakai. Sayyidina Umar sengaja dia pakai baju bertampal. Ketiga, dia menjawab jawatan presiden, Perdana Menteri kalau kita lah, ya, Amirul Mukminin, sengaja dia pakai. Tujuan dia pakai apa? Nak merendahkan diri dengan Allah. Yang ni pula dia pakai supaya orang sangka dia orang sufi. Wah hebat. Tu rosak. Apa benda duduk kat mana? Kalbi. Kalbi bila cantik, semua cantik. Kalbi bila rosak, semua rosak. Sangka-sangka nak tu kalbi. Inna fi jasadi bin Adam mudghah iza saluhat saluhat sa'iru jasadu kullu. Kan? Wa iza fasada fasada sa'iru jasadu kullu. Ala wihal qalb. Dan anak dasar anak dan seketul daging. Bila dia baik, semua baik. Bila dia rosak, semua rosak. Itulah kalbi. Inilah semua kalbi yang kerja. Supaya tu kalbi. Supaya dipandang dalam. Supaya orang puji dia. Supaya dia besarkan dia. Supaya dia panggil dia ahli sufi. Supaya orang tengok dia, wah ni tengah fana, karam. Bukan karam, mati dia menghadap pada makhluk. Dan seperti memakai ia sebagai pakaian ulama supaya disangka orang manusia bahawa ia alim. Dan barang sebagainya lah. Bermakna pun satu. Hati dipalingkan menghadap pada makhluk tu. Dia jawab tu. Kalau kalbi dia tak menghadap pada makhluk, dia selamat. Dan mana mungkin hati tak menghadap pada makhluk kalau dia tak kerti mengambil lazat dengan Allah. Dia kadar lazat dengan Tuhan, memang tak paling pada makhluk. Maka cari kemanisan, kelazatan, kerinduan dengan sebab dia suruh tembak dengan zikir banyak. Ya.
Berkata Syekh Ibn Ajib Al-Hasani, perbahasan sufi berpuluh ribu kitab ulama bahaba kembali balik kepada apa? Kasrat zik, banyak ingat kepada tu jadi pusing. Ya, sebab dalil banyak ingat dan dia dikasih. Man ahabba syai'an aksara zikru. Siapa kasih satu benda, dalil dia banyak ingat. Dia akan pokok cerita benda tu, ingat benda tu, dia dikasih. Maka kalau dikasih Allah Ta'ala, duduk bangun ni sentiasa qalbi dengan Tuhan. Ya. Tu obat paling besar tu. Yang keempat, riak dengan perkataan. Jawab pendetiran. Cuba ni Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Siapa baca kitab aku, maka rohani akan sentiasa berada dalam majlisnya. Ya, Imam Ghazali, dia bagi satu apa? Satu pengakuan ni. Siapa baca kitab dia ada. Dan majlis dewan ni biasa alam rohani tadi. Allah karim. Riak dengan apa? Badan. Riak dengan apa? Kelakuan. Riak dengan pakaian. Ni riak dengan apa? Perkataan pula. Riak dengan perkataan, seperti membanyakkan perkataan dengan pengajaran dan penjagaan. Kalam-kalam sufi habis dia bawa macam-macam kalau dahsyat kan. Tapi kalau lebih tempat lain. Kalau lebih tak menghadap Tuhan. Dan berkata ia dengan ilmu hikmah. Ya, keluar kalam-kalam sufi hebat-hebat dan melapaskan dalil Quran, hadis Nabi. Masya Allah, hebat-hebat tu. Supaya ni gosak dia. Yang tadi bagus tu. Dia bercakap ayat Quran, cakap hadis Nabi, cakap hikmah punya, kalam-kalam hikmah. Bagus. Itu memang baik. Tapi supaya disangkut, supaya disangka manusia. Tu yang tak pakai kat situ. Supaya disangka manusia, ia alim, ia warak, ia salih, ia sufi, habis. Ya. Sebab apa tu? Disangka orang bermakna apa? Ya. Fi qulubihim annas, fi qulubihim khalaik, dalam hati dari makhluk. Tu dia punca dia. Tu ada kata buang makhluk daripada hati kamu, selamat. Tu je. Ringkas jalan sufi, buang makhluk pada hati kamu, hadap Tuhan, habis selesai. Tu je punca dia. Dan riak dengan perkataan, seperti membanyakkan perkataan, pengajaran hebat-hebat ya. Keluar ayat Quran, keluar hadis Nabi, pam. Dua wali besar ni. Siapa dia? Fudil bin Iyad, Sayyidina Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu. Ya. Dengan Sunnah Al-Misri, kalau tak silap dia dorang. Diorang pokok sufi besar yang nama dia semua ada kitab tasawuf. Dia buat muzakarah kan. Dia muzakarah, habis dia tamat muzakarah, salah seorang berkata, alhamdulillah, masya-Allah. Inilah majlis yang sangat hebat sebab kita bincang ilmu. Ya, keluar Quran, ayat Quran, hadis Nabi, kalam ulama sedar kan. Jadi dia kata salah seorang, majlis ni paling hebat, paling aku seronok. Seorang lagi kata tidak gitu. Banyak kawan. Seorang lagi kata apa? Tidak. Dia kata kenapa? Kau perasan tak? Ketika engkau mengeluarkan hujah dan begitu ke aku, dah sangkut kita dengan penyakit riak. Perasan tak? Dia kata, oh, Masya Allah. Akhirnya Papa Kaya dua-dua menangis. Itu dia cepat sedar. Ya, sedangkan dia ulama tu, wali lah ni. Tu mak wali pun kan dia tersilap. Dia bukan Nabi. Tapi dia cepat sedar. Cepat dia menangis. Allah, dia kata betul. Dia sangkut kan. Ya, perempuan-perempuan sangkut. Tapi cepat sedar lah. Allah. Jika supaya tak pakai itu. Supaya. Habis supaya tu habis. Supaya disangka oleh manusia akan dia alim. Sebab apa semua dia kata supaya disangka. Sebab apa? Tuan Pengarang bubur lapas sangka. Sebab apa? Sebab orang tak tahu kalbi kita. Ya, orang tak tahu dalam kita. Sebab tu kalau kita berpegang dengan sangka manusia, manusia paling jahil, paling bodoh. Kalau bahasa halus sikit, paling bebal. Ya, paling tolol manusia bila dia berpegang benda zan ditinggal benda yakin. Itu dalam hikam disebut ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Apa dia? Man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Mereka yang meninggalkan barang yang dia yakin ada pada diri dia. Apa dia yakin diri dia? Diri dia ni kurang lagi, diri dia masih jauh, diri dia belum cecah makrifat sebenar. Nak test boleh pergi sembahyang 2 rakaat. Belum sujud, belum rokok dah terbagai. Betul? Betul tak? Anak ada, tuan-tuan tak tahulah. Tuan-tuan karam Allah alam. Kita angkat takbir belum tersak lagi balik. Kampungnya sana, darat, laut, macam-macam projek masuk dalam. Belum rokok dah terbagai kan? Belum terdekat lagi. Ya? Bermakna apa? Bermakna dia jauh lagi Tuhan. Dia tahu diri tu, dia yakin mana dia kenal diri dia. Patutnya dia pergi settle ke benda tu. Banyak taubat, istighfar, minta petunjuk. Tak, dia tak percaya benda tu. Dia pegang dengan zan manusia. Manusia tengok dia macam lebay apa semua kan. Wah, dia alim. Oh, dia seronok.
Manusia ada berbuat sangka. Sebab orang memandang kita bukan dengan yakin, dia pandang luar sangka. Sedangkan yang yakin, kita sendiri kenal siapa kita. Patut dia banyak menangis, tapi oleh kerana dia jahil, dia seronok dengan pujian orang. Oh, seronok, macam ya now je. Maka orang tu sama dah macam orang kata, tahi kamu yang keluar perut tu, Masya Allah, wangi betul. Oh, dia suka, ada tahi wangi. Ya, ada ke tahi wangi tuan, tahi busuk tuan, kalau tahi minyak boleh makan. Jadi orang puji tahi dia wangi, dia sengih tengok. Itu dah taraf dia. Orang puji kita padahal kita tahu dalam perut kita macam-macam najis saja. Riak, ujub, lalai, sum'ah, tiba-tiba kita seronok. Itu tahu dia. Itu panggil ajhan. Sejahil-jahil manusia. Siapa singkap benda ni? Arifin. Orang arif yang singkap benda ni. Orang yang matang dalam perjalanan roh, ya, disingkap, dia buka. Kalau kita tak mandi tasawuf, tak ambil benda ni. Ya, wah, ibadat bercangkir, wah, bagus. Yang betul sih, orang kata apa, orang dalam kepala dia. Bila nak sampai ke Tuhan? Lagi ada orang dalam kalbi kamu takkan berjak kepada Allah Ta'ala. Sebab jalan sufi dia lebih syukur, dia tak terkenal. Dia lebih minat, dia tak diketahui. Dia sedap pergi dengan Tuhan ni. Tak ada gangguan. Allah. Dia kalau dah matang, lagi atas tuan-tuan ni. Lagi matang, dia sama pula. Bagi dia sama je. Orang puji pun tak ada hal, dia tak lari. Dia tak lari pujian orang. Dan dia tak lari juga dia percacian orang. Sebab dia tahu semua tu gerak af'al Tuhan. Dia pandang kau tu lagi tinggi. Ya. Dia banyak lapis tuan-tuan ni. Allah. Riak dengan apa tadi? Perkataan. Seperti dia apa? Bercakap yang hebat dengan dalil Quran, dengan hadis Nabi. Ya. Supaya disangka oleh manusia alim. Lagi pula dia warak. Ya. Dan saleh. Ada setengah-setengah tu kadang kita tengok masyhur keustazan dia. Keustazan. Orang semua kenal dia ustaz hebat. Ya. Sampai pernah tu semayang, dia bawa Quran kecil. Dia semayang, dia ambil Quran kecil. Berapa? Baca surah panjang lah. Kan makmum belakang tengok hebat kan. Sekali kena tiup angin, mengambil surat dia cari. Dia macam main daun pakau. Kau tu dari tak mana buku surat ni. Orang pakai CCTV, Allah tu. Sian jadi imam. Al-ulama waliyul kabir dan ulama besar di mana? Imam besar di Al-Azhar. Allah. Dia semayang tuan-tuan, semayang tarawih kan. Rakaat pertama dia baca tuan-tuan, Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Rukuk dulu. Ya. Sebab dalam semayang yang paling banyak sekali mengarut ke imam. Betul? Tapi jadi imam dia tahulah. Dia nak baca ni kan, aku nak baca surah apa ini? Kalau makmum kata apa? Surah ni panjang, surah ni asyik, surah ni besok orang, imam banyak terlokok. Faham ni? Dia jadi imam, jasad dia menghadap kiblat, rohani dia menghadap belakang. Jangan nak tipu lah kan. Tanya tu imam tu. Ya, kadang-kadang belum masuk tangga tu, aku nak baca surah apa ni kan? Nak tarik surah apa? Nak buat lagu apa? Lagu Hindustan ke lagu apa? Jadi imam tolol panggil. Sebab makmum belakang tak osyak. Ya, kalau imam steady, entah diangkat, dikaram dengan Tuhan, makmum belakang ikut selah. Sebab nur dia kuat. Sebab dalam Naqsyaband dia tak bagi jadi imam kalau tak duduk mahkamah khalifah, dia tak bagi. Sebab orang duduk mahkamah khalifah, dia tak kerti muraqabah, dia tak kerti wukuf qalbi, dia tak kerti, tak bagi. Dia tak kata tak sah, tapi dia tak bagi. Kalau sama-sama Naqsyaband, kalau naik mahkamah khalifah, kau duduk belakang. Ya, kawan-kawan mahkamah khalifah. Sebab mahkamah khalifah dia dah tahu wukuf qalbi, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, semua dia boleh main dalam semayang. Dia angkat takbir samp habis. Ya, dia tak boleh main lagi, duduk belakang tu. Ya. Dia kau kalbi, tak ke mana kalbi dia pergi ni. Lagu kalbi keluar. Macam-macam. Dan dia ada imam yang temerang lah. Kan? Dia nak semayang ni, aku nak baca surah pun. Kan makmum kata apa kan? Aku baca selap kan for. Ini mesti makmum kata kick tu lah. Lagu ni lagu imam Madinah pula. Tak hayat. Terlebay merapu macam. Ya, lebay maruju. Yang kalbi tak menghadap Tuhan, tu dah cerita lah habis. Kalau nak semayang, nak menghadap siapa? Hakimi salah li zikri. Ini semayang menghadap Allah Ta'ala. Ya. Ada sibuk, pula sibuk nak baca kiraat orang. Baca betul tak makhraj, betul makhraj. Kau nak mana tambah dibaca kadang sampai gigi palsu terangkat. Betul lah makhraj tu melorat macam-macam kan. Dari semayang dia perhati makhraj orang. Habis terlokok semayang. Ya, orang semayang dia sam angkat takbir, terus mi'raj qalbi ke hadirat Tuhan. Kau nak menghadap orang. Ya. Allah. Itu kata ibadat banyak orang buat, tapi matang dalam ibadat banyak angka yang sangat
ya, yang sangat kurang kematangan dalam ibadat. Matang tak matang dia tawajuh ke Tuhan betul lah. Kalau dia bertawajuh ke Tuhan tepat, ya okey. Kalau dia tak kerti tawajuh hati bertuhan, dia sembahyang dia kosong kan. Tapi satu sudut kita syukur sebab Tuhan dah izin kita sembahyang. Tak ada tengah sembahyang dia melepak di jalan tu kan. Dia kena bagi dua sudut. Satu sudut syukur sebab Tuhan dah izin. Tapi satu sudut lagi kita nak persembah ni kan. Bila nak persembah ni bukan raja biasa ni, Malikul Muluk. Jangan kita hantar kita punya banyak punya hadiah buka kosong-kosong. Ya. Supaya disangka manusia dia alim, dia warak, dia saleh, ya, dan dapat dengan dia tadi kemegahan Allah. Sebab hati kalau tak sangkut ke Tuhan, tak berjinak belazar dengan Tuhan tu dah jadi tadi. Sebab satu ulama besar, wali besar, bila sultan nak ziarah je dia kan, ya, dia tahu program sultan nak ziarah dia sebab orang dah masyhur dia tutup. Apa dia tutup? Dia suruh anak murid dia beri makan banyak-banyak. Kan? Sultan berduduk dia makan macam lapau. Makan tuanku. Tuanku kata ni apa wali. Makan macam lapau kan. Wali pun belah kata. Wali kata apa dia? Sultan kata wali kata wali apa? Bila sultan balik apa dia kata? Alhamdulillahillazi sarafaka anni. Segala puji bagi Allah telah memalingkan engkau dari aku. Buat menyemak. Sebab orang dah lazat dengan Tuhan dia tak ada herankan makhluk. Ya, Al-Imam An-Nawawi, wali besar, ulama besar, guru dia apa? Ibnu Salah, ulama hadis besar. Dia mengajar sampai orang tak ada kan. Ya, sampai orang tak ada. Akhir dia baca kitab kat kambing. Orang sembelih kambing penuh belulang kambing tu. Tembus apa ilmu dia tercatat dalam tu. Itu karamat dia. Mana dia tak heran orang menghadap orang ada tak ada kita. Orang ada kan lain sikit. Orang tak ada orang slow sikit. Sebab hati kita kat orang. Ya, kalau hati dengan Allah tak ada hal ada orang kata orang jalan. Ya. Nak jadi orang nak luruskan senang, nak meluruskan kalbi ke Tuhan bukan benda yang senang, tapi benda yang tidak mustahil. Ya, perompak dia jadi wali tu. Kita minta injizab, tarikan dari Tuhan tu yang penting. Dia Tuhan tarik kalbi dia ke hadirat Tuhan, habis selamat tadi. Ya, sebab tuan-tuan minta lah satu dan sembahyang tuan-tuan minta macam mudah dalam sujud minta, ya Allah, kau tariklah hatiku menghadap kepada Engkau. Habis cukup. Kalau kalbi dapat tawajuh ke Tuhan, tu nikmat paling besar. Dia dapat merasakan satu nikmat besar bila tawajuh kalbi daripada taklah tepat dan saleh, dan dapat dengan dia pula kemegahan dan kepujian, kebesaran. Orang pandang dia hebat, orang sanjung dia. Ini dipanggil orang tidak matang. Dan kemuliaan dan barang sebagainya, inilah dipanggil riya, orang yang ahli ad-din. Ahli din mana ahli agama. Jadi syaitan nafsu dia masuk habis tuan-tuan. Dia masuk keliling, dia pukul. Kemudian ahli riya, ahli dunia pula, iaitu dengan membanyakkan perkataan dalam syair, ya, dan bicara nahu dan ya gharib-gharib dan i'rab dia. Sebab kalau tak ada ilmu tasawuf habis kan. Ilmu tasawuf dia pengawal. Ya. Kalau ilmu dunia pas ada ilmu nahu, saraf, dia kalau i'rab pelik-pelik bawa supaya apa? Handal. Kan? Dia orang tak pernah baca wakilah. Dia pergi baca imalah wakilah. Tu Ustaz apa kitab betul. Kau mengaji banyak lagi. Nak tunjuk dia pandai. Orang baca wakilah tu Ustaz. Dia baca wakilah, dia baca imalah. Dia orang tak pernah dengar. Kau ni orang tak kerti yang mengaji banyak lagi hari ni. Kau budak lagi. Dia orang sangkut kan. Sebab apa? Hati dengan makhluk amal. Dia baca pelik-pelik, nak tengok orang apa, dia orang pandang dia hebat. Dan zahir ia ibarat yang gharib, ya, pada Arab gini supaya apa tu tujuan, supaya kat situ yang rosak cenderung hati manusia kepadanya dan barang sebagainya, supaya dia dibesar-besarkan, supaya dia dipandang hebat dalam ilmu alat dan sebagainya. Ilmu tu penting kan, tapi dekat belakang tu dia kata kalbi jangan pusing je, betul-betul tepat menghadap dia, selesai. Yang kelima, riak dengan amal, ya, seperti melanjutkan berdiri dalam sembahyang. Main kat rumah lintang pukang depan orang muka main ni. Dahsyat macam wali besar. Dan melambatkan rokok, tenang sujudnya kan, dan menundukkan kepalanya dan berdiri dalam sembahyang itu dan meninggalkan berpaling tempat dan sembahyang dan barang sebagainya, supaya ni jadi rosakan. Benda semua tu baik tu. Tapi kat supaya apa? Dipuji orang akan dia, dan supaya dikata orang akan dia saleh dan barang sebagainya. Sebab apa jadi benda ni? Sebab kalbi dia tidak bergantung ke Tuhan tu je. Dan demikian lagi riak dengan berbuat puasa dan haji dan barang sebagai sedekah. Ya. Mana apa dan semua ibadat ada dalam dia ujian Allah Ta'ala.
Ujian rohani tuan tempatkan, dia uji kan. Imam Ghazali sebut dalam Minhaj, orang yang pergi haji 70 tahun macam ni, dibatalkan pahala dengan satu kalimah. Ya. Orang datang ziarah rumah dia, dia pun sound dengan bini dia. Oh, limah, lijah ke nama minah ke apa kan. Kau keluarkan cari yang kita pergi haji kali ke-7 tu. Oh, dia tunjuk dia pergi haji dah 7 kali. Imam Ghazali kata batal habis bagaimana. Ya, batal habis. Jaga tuan ni. Orang pergi haji banyak kat sini sangkut ni. Jangan cerita kat Mekah kan. Oh ya, kat Arafah. Saya masa kat Arafah tu tunjukkan apa. Masa kat Mina, saya kat Mina tu. Kau dapat Mina jadi kau. Kami nak kilang. Jangan campur badak je. Orang yang dah berazat dengan Tuhan dia tak kan dengan orang. Kalau boleh orang tak tahu dia lagi senang. Ya. Dan demikianlah lagi riak dengan berbuat puasa dan haji dan beribadat sedekah dan berjamu-jamuan. Ya. Dia buat jamuan tu, jamuan ni. Kami ni kaya punya, tapi kami jamu orang. Tiap tahun pagi fakir miskin. Ya. Ambil gambar siap. Sekali bagi satu dunia tahu dia pergi derma. Berapa juta? 2 juta tahun ni habis. Habis lingkup semua kan. Ya, kalau kalbi kita ada je, awak sekarang lagi bayar nak tak berjaga. Ya, buat bos sejap ya, buat ambil gambar satu dunia tahu dia buat ibadat. Dia tiba Mekah kan, nampak di Kaabah dan habis naik gambar tu. Belum tawaf lagi. Dia punya gambar dah tawaf satu dunia. Habis kan. Ya, sebab apa tu? Tak matang dalam ibadat. Buat ibadat satu hal payah, nak matang dan takkan matang kalau kalbi tak menghadap Allah Taala. Ya, sebab dia cari tu manis halawah ibadat tu penting. Bila hati kita dah manis dengan Tuhan, dia kenal siapa Allah Ta'ala, dan saya takkan berpaling kepada lain. Ya, wa kafa billahi syahida. Cukup bagi kita Tuhan dah saksi, apa nak tengok orang. Wa kafa billahi alima. Cukup Tuhan dah tahu kan kita buat ibadat, nak pergi hege kat orang buat apa. Dan sekalian itu supaya apa? Dipuji oleh orang. Mana orang ada dalam kalbi. Selagi orang ada dalam kalbi kamu, kamu tak akan sampai kepada Tuhan. Sebab kalbi tempat makrifat, kamu masukkan orang, dia habis. Ya. Dan supaya dapat kemegahan, ya, supaya dapat harta, supaya dapat sebagainya lah, ya. Macam tuan ya. Dah. 2 minit ni. Satu lagi, keenam, riak membanyakkan murid dan membanyakkan sahabat kan. Tuan guru saya, dan kalau kita berjalan dengan dia, kita malu. Kita berjalan dengan tuan guru kan, nanti orang tanya, tuan guru siapa tu? Ni kawan saya. Dia tak kata nak murid, kawan. Alamak, kita muka rasa takut. Kenapa ni nak tutup? Ini tak, orang tanya, tu semua nak murid saya. Yang datang semua nak murid saya. Wah, nak murid kau ni. Ya, satu orang wali nak ambil bai'ah tarikat dengan seorang wali ustaz. Dia bawa anak murid berjuduk tuan. Ya, Syekh tu wali ustaz tu hambar. Balik dia. Oh, jangan nak tunjuk anak murid kau ramai dengan aku. Balik dia. Ya, orang nak jalan dengan seorang-seorang. Kau datang seorang gitu. Macam-macam ni kau cerita para awliya. Ya. Para awliya disuruh tembus kan. Ya, dan kitab Durun Nafis awal khutbah, wa atla'ahum haqiqatal asya'i. Tuhan itilak dalam kalbi arif tadi segala hakikat satu. Dia sunnah dengan nur makrifat dan panjang habis. Dia kata ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Tu hadis Nabi, takutlah kamu tenungan mukmin yang kamil arif billah. Dia sebab dia memandang dengan nur Allah Taala. Ya, kita pandang dengan zulmatun nafs, dia pandang dengan nur, ya. Dengan nurul makrifat. Tu Tuhan buka kau ni. Ya, dia tengok orang A to Z tahu, tapi tak ada kerja nak tengok orang. Ya. Maka adalah sekalian riak yang 6 perkara itu, riak di dalam agama namanya. Ya, iaitu haramun, lagi berdosa besar, seperti yang dinyatakan demikian oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dengan katanya fahazihil majami'u ma yura'a bihi fid dini kullih wa zalika haramun bal huwa minal kaba'ir. Wa amma talabul manzila fil qulubin nas bi af'ali laysat min ibadah wal a'malid din falaysa bi haramin ma lam yakun fiha talbisun kama zakarnahu fi talabil jah. Wa ahlud dunya qad yatlubuna al-alja bi kasratil amwali wal ilman wa lubsi siyab al-fakhirah wa khibzil ash'ar wa ilmi tib wal hisabi wal nahwi wal ghulwa wa ghairi zalik min a'mali wal akhwali wala yahrumu zalik ma lam yantahi ila iza'i wa takbir wa ila akhlaqil ukhra mazmumah.
Satu lagi. Maka adalah yang 6 tu, perkara tu tersebut itu ialah perhimpunan segala perkara yang menjadi sebab kepada riak di dalam bicara agama. Demikian itu adalah haram. Ya, dan sebahagian daripada dosa yang besar tu. Ada pun menuntut martabat di dalam hati manusia pada perbuatan yang bukan daripada agama, maka itu terkadang tiada haram. Terkadang haram, terkadang tiada. Ya, selama tiada ada dalamnya itu perkara yang membawa kepada memperdayakan manusia, seperti kami sebutkan akan dia dalam menuntut kemegahan dahulu. Maka contoh menuntut martabat dengan perbuatan yang bukan daripada ibadat dan bukan daripada agama, maka itu seperti apa? Orang yang ahli dunia. Maka sungguh-sungguh menuntut mereka itu akan kemegahan dengan memakai mereka kain yang mahal-mahal kan, yang baik-baik dan membawa kepada kemegahan, dan seperti melafaz mereka akan beberapa syair. Ya, ini ahli bahasa, seperti belajar ilmu perubatan dan belajar ilmu hisab, ya, dan belajar ilmu nahu, ilmu lughah, ilmu bahasa dan lain daripada demikian itu, daripada segala amal yang kelakuan diharuskan oleh syarak. Ya, maka tiada haram demikian itu selama tiada sampai kepada menyakiti akan manusia. Tapi kalau ditunjuk sampai orang pun marah, wah ni rembung now, tak boleh lah. Ya. Dengan takabur, ditunjuk dia punya tadi semua benda-benda tersebut tadi, tapi dah ada niat takabur membesarkan diri, itu dimurka. Tapi kalau sekadar tu biasa, tu tak ada masalah. Seperti tiada sampai kepada membawa berperangai dengan perangai yang kejahatan yang lain daripada dicela oleh syarak. Demikianlah ibarat teks mana perkataan Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Arba'in fi Usuluddin. Adapun ibarat Imam Ghazali, ya, dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Mana Mukhtasar Ihya tu yang tuan-tuan pegang. Dan tuan-tuan pegang ni nama dia Mukhtasar Ihya, yang diterjemah dinamakan Sairus Salikin. Asal Ihya besar ni, kat sebelah kulit tebal. Maka diikhtisarkan, diringkaskan. Atas ringkasan inilah yang diterjemahkan oleh iaitulah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Nama dia apa? Sairus Salikin, perjalanan orang yang suluk yang berjalan untuk menuju ke hadirat Allah. Dan wal qaulul haq ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi wa maghfirana ya ma salafa min sunnah bima fa inna khairal kullahu billah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.